Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan Walidah binti Yusof, pensyarah subjek seni dan kraf untuk kanak-kanak SKKK 3013. Saya Alia Syafiqah binti Rosli dari Unit PICT Pendidikan Awal Kanak-kanak ambilan Jun 2018 akan membentangkan dan menerangkan serba sedikit mengenai produk seni dan kraf untuk kanak-kanak yang telah saya hasilkan bagi tugasan kali ini. Baiklah, kita lihat kepada portfolio seni dan kraf untuk kanak-kanak. Untuk tugasan kali ini saya akan saya telah menghasilkan produk seni dan kraf untuk kanak-kanak yang merangkumi dua produk. Yang pertama ialah produk kraf di mana saya menggunakan teknik anyaman untuk menghasilkan bakul. Yang kedua, corak dan rekaan. Di mana saya telah menghasilkan rekaan arca bunga gergasi. Baiklah, kita lihat di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menganyam bakul menggunakan tali mengikut kreativiti masing-masing dengan teknik menganyam yang betul. Untuk produk yang kedua pula, murid dapat menghasilkan arca estetik berbentuk bunga gergasi menggunakan teknik assemblage. Baiklah, seperti yang telah saya sebutkan sebentar tadi, dua produk seni dan kraf untuk kanak-kanak yang telah saya hasilkan. Yang pertama ialah handicraft rope basket, iaitu saya menganyam tali untuk membentuk sebuah bakul. Yang kedua, bunga gergasi, di mana bunga gergasi ini merupakan satu bentuk arca estetik. Baiklah, kita lihat kepada produk yang pertama iaitu handicraft rope basket. Ini merupakan lakaran idea dan penentuan bahan. Okey, baiklah, kita lihat kepada pengenalan terlebih dahulu. Kraf yang dihasilkan menggunakan teknik anyaman. Yang kedua, anyaman bakul kebiasaannya dihasilkan daripada mengkuang, pandan, tali, jerami, rotan, buluh dan juga plastik. Kegunaan bakul ini adalah untuk meletakkan barangan yang bersesuaian dengan saiz bakul yang dihasilkan. Okey, untuk produk yang saya hasilkan ni, ada beberapa barang yang kita boleh letak bersesuaian dengan saiz dia lah. Contohnya boleh letak kunci, ataupun kalau kita nak letak hiasan dalam rumah, kita boleh letak dalam dia, kita boleh letak lampu kelip-kelip untuk menggantikan cahaya kan. Kita jadikan dia sebagai lampu tidur. Boleh letak buah dalam 4 ke 5 biji. Alright, seterusnya ada juga masyarakat kita yang menjadikan anyaman bakul ni sebagai koleksi hiasan rumah ataupun tempat menyimpan majalah. Seterusnya, anyaman bakul boleh divariasikan dalam pelbagai saiz dan bentuk mengikut kreativiti. Maknanya, bergantung kepada kreativiti orang yang menganyam tu, bakul tu boleh hasilkan bentuk empat segi atau bentuk bulat, bergantung kepada kreativiti masing-masing. Seterusnya, hasil kraf tangan seperti anyaman bakul mula dijual menerusi platform atas talian seperti Shopee, Facebook dan Instagram pada harga yang berbeza mengikut saiz dan bentuk. Baiklah, untuk produk yang produk-produk tempatan ni mula mendapat tempat dalam hati masyarakat dan dijual dalam platform-platform e-dagang yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Jadi ini akan menjadi sumber pendapatan terutamanya kepada sektor industri kecil sederhana. Jadi untuk projek kali ini saya telah menghasilkan produk dan memilih kraf bakul yang dihasilkan dengan menggunakan tali.
Okey, baiklah kita lihat kepada bahan-bahan yang digunakan. Ia boleh merujuk kepada lakaran idea sebentar tadi untuk mendapatkan gambaran visual. Okay, ini merupakan bahan-bahan yang digunakan, contohnya tali, bunga ribbon ros, hot glue gun, manik, ribbon, pemotong wayar dan juga dawai bunga. Baiklah, kita lihat kepada cara membuat anyaman. Yang pertama, saya telah memilih satu kotak di mana kotak tersebut dipotong dalam bentuk bulatan dan disediakan sebagai tapak. Okey, yang kedua, bahagian dawai, bahagikan dawai kepada dua bahagian dan potong menggunakan pemotong dawai. Okey, dawai tu kan panjang, jadi saya bahagikan dia kepada dua bahagian, saya potong di tengah-tengah dia. Jadi satu dawai yang panjang tu boleh dapat dua dawai yang lebih pendek. Okey, yang ketiga, gamkan dawai bunga mengelilingi kotak tanpa membengkokkannya. Seterusnya, gamkan kotak yang lain di atas dawai bunga tersebut. Okey, tadi kan kita dah potong dawai yang panjang tu kepada dua bahagian. Okey, jadi kita gamkan dawai-dawai yang telah pendek, yang kita dah potong jadi pendek tadi, susun mengelilingi bulatan yang dibuat daripada kotak tadi. Susun dan pastikan susunan tu, dawai yang digunakan tu adalah dalam bilangan yang ganjil untuk menghasilkan seni sentuh. Maksudnya kalau kita pegang, kita dapat rasa permukaan dia tu, sentuhan dia tu, kita dapat menggunakan dari sentuhan kita untuk rasa permukaan dia berselang-seli. Seperti teknik anyaman yang biasa kita buat. Okey, seterusnya, gamkan 4 batang dawai dengan panjang yang asal di sisi bulatan secara bertentangan, iaitu 2 batang di sisi kanan dan 2 batang di sisi kiri. Okey, kenapa? Tadi kan kita dah potong dawai tu kepada dua bahagian, tapi kita perlu sediakan juga 4 dawai, 2 di kanan dan 2 di kiri yang tak dipotong, iaitu kepanjangan asal, sebab kita nak buat pemegang bakul. Okey, yang kelima, anyam tali pada batang dawai bunga sepanjang 4 lapisan. Seterusnya, bengkokkan dawai bunga dalam kedudukan 90 darjah dan anyam semula tali pada setiap batang dawai bunga. Seterusnya, anyam sehingga hujung batang dawai bunga dan hias keliling bakul dengan ribbon yang ditocang. Maknanya keliling bakul tu dihias dengan ribbon yang ditocang. Yang ketujuh, pada 4 batang dawai bunga yang berlainan sebentar tadi, yang lebih panjang tu, 4 dawai yang lebih panjang, masukkan manik melalui batang bunga. Seterusnya, bengkokkan ke-4 dawai tersebut membentuk lengkuk-lengkuk. Dan lengkuk ini digunakan sebagai pemegang bakul. Yang ke-8, jilid dawai bunga yang membentuk lengkuk tadi dengan ribbon. Seterusnya, hias bahagian pemegang bakul menggunakan ribbon bunga ros. Baiklah, antara elemen TMK yang diterapkan dalam produk anyaman bakul ni, yang pertama ialah macam mana TMK diaplikasikan, teknologi maklumat komunikasi. Okay, di sini kita akan menggunakan internet untuk mendapatkan maklumat mengenai bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan produk bakul. Okey, antara bahan dia boleh rujuk kepada senarai bahan yang telah saya tunjukkan sebentar tadi. Seterusnya, mendapatkan maklumat mengenai teknik anyaman melalui internet. Okey, antara teknik anyaman yang sangat-sangat popular ialah kelarai mata bilis. Okey. Jadi banyak lagi teknik lain yang boleh kita gunakan. Jadi kita boleh merujuk dan disesuaikan dengan produk yang akan dihasilkan. Baiklah, yang ketiga ialah menggunakan platform e-dagang untuk mempromosikan produk. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita boleh gunakan Shopee, Facebook dan Instagram untuk menghasilkan produk anyaman bakul. Okey, berdasarkan carian saya, produk anyaman bakul ni dijual dalam sekitar harga RM30. Harga minimum dia RM30 sehingga RM60. Bergantung kepada saiz dan bentuk produk anyaman tu sendiri. Okey, yang keempat, menggunakan produk yang dihasilkan sebagai satu nilai tambah dalam aktiviti PDP yang berunsurkan didik hibur seperti nyanyian. Okey, sebagai contoh, apabila di prasekolah, guru akan mengajar tajuk buah-buahan. Okey, guru boleh
berlakon seperti menjual buah-buahan, okey, ataupun membawa bakul dan yang berisi buah-buahan di dalamnya. Lepas tu baru guru akan bersoal jawab. Apa buah dekat dalam ni? Dekat dalam bakul ni. Okey, apa fungsi bakul ni? Siapa suka bakul ni? Okey, itu boleh digunakan sebagai set induksi contohnya. Jadi dia akan jadi nilai tambah dalam aktiviti. Jadi contoh aktiviti nyanyian pula. Okey. Okey, masukkan buah-buahan yang ada dalam nyanyian ni. Contohnya buahan ciku dan juga rambutan rasanya jadi idaman. Okey, masukkan buah-buah yang ada dalam lagu tadi ke dalam bakul. Jadi benda-benda tu, benda-benda produk yang kita hasilkan ni, kita boleh jadikan dia nilai tambah untuk meningkatkan lagi kefahaman murid-murid kita dalam pelajaran. Okey, ini ialah galeri. Di galeri ni kita boleh tengok fasa-fasa dan peringkat-peringkat yang saya lakukan yang dilalui dalam menghasilkan produk ini. Yang pertama, sediakan bulatan. Okay. Lepas tu susun dawai yang telah dipotong tadi mengelilingi bulatan. Okay. Lepas tu tutup. Kan nampak dawai tu macam terbuka kan. Jadi kita tutup dawai tu. Tutup bahagian atas dia. Lepas tu kita start anyam. Dalam 4 lapisan macam tu kita bengkokkan semula dawai tu. Bengkokkan ke atas pula. Okay. Lepas tu sambung anyam. Sambung anyam. Dan kita boleh membuat dekorasi. Boleh letak ribbon, boleh letak ribbon bunga ros. Lepas tu dekat keliling bakul tu sendiri, kita boleh anyam dia. Dekat keliling bakul tu, saya tocang ribbon sebagai hiasan. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada produk yang kedua. Okey. Produk yang kedua ni ialah corak dan rekaan, iaitu rekaan dihasilkan ialah arca estetik. Okey, ini ialah lakaran idea dan penentuan bahan. Okey, kalau tengok kat sini, kita ada macam-macam bahan lah. Yang terdiri daripada bahan kita semula dan bahan-bahan baru. Alright. Okey, kita lihat kepada pengenalan. Arca boleh dikategorikan kepada dua, iaitu arca berfungsi dan arca estetik. Okay, contoh arca berfungsi, tugu negara, keris dan sebagainya. Dan juga arca estetik. Okay, apa tu arca estetik? Jadi dalam projek kali ini saya akan menghasilkan arca estetik, iaitu arca yang dijadikan bahan peragaan yang mempunyai nilai keindahan. Okay. Jadinya arca yang saya hasilkan ini mempunyai nilai keindahannya yang tersendiri. Okey, dan arca yang saya hasilkan ini ialah sejenis arca stable juga. Kerana arca ini boleh bergerak tetapi tidak terawang-awangan seperti mobile. Ia mempunyai tapak dan stabil. Arca yang saya hasilkan ini mempunyai tapak dan stabil. Boleh berdiri kukuh dengan sendirinya. Okey. Terusnya, teknik assemblage, iaitu himpunan bahan-bahan yang disusun dan mempunyai nilai estetik ataupun cara perletakan yang menimbulkan suatu makna. Okey, kalau tengok kat sini, saya gunakan banyak sangat bahan. Contohnya, straw, botol minuman, pinya kertas, cawan kertas. Lepas tu, seterusnya saya gunakan cotton bud. Dan bahan-bahan ni ialah bahan-bahan yang berasingan. Jadi, saya akan susun supaya dia mempunyai nilai estetik. Dia akan menjadi satu arca estetik. Melalui gabungan ataupun kombinasi pelbagai bahan yang pada akhirnya akan menimbulkan satu makna lah, iaitu menghasilkan satu arca bunga gergasi. Baiklah, bahan kutipan dicantumkan untuk membentuk satu kesatuan objek yang dipasang tapak yang stabil. Seterusnya, cara yang bersesuaian untuk menghasilkan arca ini adalah timpalan, skru, paku, gam, ikatan atau binaan. Jadi saya telah memilih untuk mencantumkan bahan-bahan yang digunakan menggunakan gam, iaitu hot glue gun. Okey, baiklah. Seterusnya, arca yang dihasilkan menekankan elemen unsur flora dan fauna. Kerana apa? Kerana kita menggunakan tema tumbuh-tumbuhan. Jadi, unsur flora dan fauna ini amat berkait rapat dengan kehidupan kanak-kanak. Seterusnya, dapat memupuk nilai cintakan alam sekitar dalam diri kanak-kanak. Contohnya, kanak-kanak dapat mengenali tumbuhan melalui aktiviti nature walk. Jadi secara tidak langsung kanak-kanak ni dapat
dapat mengenali alam sekitar mereka dan dapat memupuk nilai kecintaan terhadap alam sekitar secara tidak langsung. Baiklah, kat sini kita lihat kepada bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama, pinggan kertas, warna air, botol minuman, kertas warna, gabus, straw, cawan kertas, gam, cotton bud dan juga pad plastik. Okey, dari segi langkah ataupun cara dan juga proses untuk membuat arca estetik ini, inilah yang pertama, saya telah melipat dan menggunting pinggan kertas. Okey, kita ambil pinggan kertas yang bulat tu lipat kepada dua bahagian. Okey, dan seterusnya gunting pinggan kertas tersebut untuk membentuk kelopak bunga. Warnakan kelopak bunga dengan warna air berwarna merah. Lipatkan kelopak bunga pada cawan kertas menggunakan hot glue gun. Dekatkan kelopak bunga pada cawan kertas menggunakan hot glue gun. Terusnya lipat kertas berwarna hijau kepada 5 bahagian. Okey, kenapa 5 bahagian? Kerana 5 bahagian ini menggambarkan sepal, okey, iaitu bahagian bunga yang ada di bawah kelopak bunga. Kita panggil sepal. Kelopak bunga ada 5, jadi sepal pun ada 5 juga. Jadi kertas hijau dibahagikan kepada 5 bahagian, seterusnya gunting seperti bentuk sepal dan lekatkan di bawah kelopak bunga. Yang kelima, potong gabus. Seterusnya hasilkan lubang pada gabus untuk memasukkan penyedut minuman. Keenam, potong cotton bud sebanyak 8 batang ataupun bergantunglah kepada kreativiti masing-masing. Warnakan dengan warna air yang berwarna kuning dan cucuk pada gabus yang gabus tadi. Okey, yang ketujuh, potong cawan kertas kepada dua bahagian. Okey, ambil bahagian yang bawah, okey, bahagian yang bertutup, bahagian bawah. Dan balut dengan kertas warna berwarna merah. Hasilkan bukaan kecil pada bahagian tengah dan masukkan penyedut minuman tadi. Penyedut minuman, cotton bud dan juga gabus tadi. Cucukkan pada cawan kertas tadi. Okey, yang ke-8, dekatkan bahagian bawah cawan kertas yang telah dibalut pada bahagian tengah bunga. Okey, masukkan cawan kertas itu di bahagian tengah bunga. Yang ke-9, masukkan warna air berwarna hijau ke dalam botol berisi air dan goncangkan. Goncangkan sehingga rata untuk mewujudkan cecair berwarna hijau di dalam botol minuman tersebut. Yang ke-10, hasilkan bukaan pada bahagian bawah cawan kertas berhampiran sepal. Okey, tadikan sepal tu buat sedikit lubang ataupun bukaan dan masukkan bahagian atas botol, bahagian penutup botol tu masukkan dekat situ. Yang ke-11, ikatkan beg plastik pada bahagian bawah botol dan ubah menjadi bentuk daun. Ini menggunakan bahan kertas mula, guna beg plastik untuk menghasilkan daun bagi pokok tersebut. Dan yang terakhir, yang ke-12, hasilkan bahagian tanah dengan mewarnakan pinggan kertas dengan warna air berwarna coklat. Okay, apabila kering, hasilkan lubang pada pinggan kertas tersebut dan masukkan bahagian bawah botol ke dalam lubang tersebut. Okay, elemen TMK yang pertama, seperti tadi juga, kita akan menggunakan internet untuk mendapatkan maklumat mengenai bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan arca bunga gergasi. Okey, bahan-bahan tersebut boleh rujuk kepada apa yang telah saya terangkan sebentar tadi. Seterusnya, mendapatkan maklumat mengenai bahagian-bahagian tumbuhan sebelum menghasilkan sesuatu produk. Okey, dalam tumbuhan ni kita ada bahagian batang, ada bahagian daun, sepal, ya, ada bahagian pucuk dan sebagainya. Okey, jadi kita kena tahu dululah untuk menghasilkan satu produk tu, kita mesti tahu bahagian-bahagian apa yang ada dalam tumbuhan. Jadi untuk mendapatkan maklumat ni, kita akan menggunakan internet juga. Dan kita dapat belajarlah macam mana turutan dan juga perkembangan sesuatu tumbuhan tu berkembang. Okey. Seterusnya menggunakan platform e-dagang untuk mempromosikan produk. Okey. Berbeza dengan craft tadi, craft tadi dapat dijual kepada umum lah, kepada orang kepada umum sebab banyak fungsi, boleh letak kunci, buah dan sebagainya. Tapi untuk arca estetik ni iaitu bunga gergasi boleh dijual kepada guru sebagai satu bahan bantu mengajar. Contohnya guru nak mengajar tentang perkembangan tumbuh-tumbuhan. Jadi arca estetik ni iaitu bunga gergasi boleh digunakan untuk memberi gambaran kepada murid tentang bagaimana perkembangan
sesuatu tumbuhan tu. Sebab apa? Sebab murid akan lebih faham bila mereka melihat satu bahan yang mawujud yang mereka boleh lihat dari segi bentuknya, warnanya dan lain-lain aspek saiz dan sebagainya. Jadi mereka akan lebih faham, tumbuhan ni bermula dari bawah, lepas tu akan semakin meninggi, macam tu contohnya. Lepas tu akan tumbuh akar, batang, lepas tu anak pokok, lepas tu akan berkembang menjadi besar, kelopak akan semakin bertambah dan sebagainya. Okay. Terusnya menggunakan produk yang dihasilkan sebagai satu nilai tambah dalam aktiviti PDP yang berusulkan dihibur seperti nyanyian. Okay. Contoh aktiviti dia nyanyian. Contoh, kita belajar anggota badai, kita akan belajar atas tanah ada kaki, kaki cantik tak pernah lihat kaki atas tanah, kaki yang cantik. Atas kaki ada peha-peha, ada betis-betis cantik tak pernah lihat. Betis atas kaki, kaki atas tanah, betis yang cantik. Itu contoh bagi anggota badai. Untuk tumbuhan pun kita boleh aplikasikan benda yang sama. Contohnya, atas tanah ada agar-agar cantik tak pernah lihat. Agar atas tanah, agar yang cantik. Atas agar ada batang-batang cantik tak pernah lihat. Batang atas agar atas tanah, batang yang cantik. Okey, jadi murid akan tahu bagaimana proses pembesaran pokok ni dan apa bahagian-bahagian tumbuhan yang ada dalam sebuah pokok bunga. Okey. Baiklah, ini pula merupakan kalori. Ini adalah langkah demi langkah yang dilakukan. Yang boleh lihat kat sini, kita potong pinggan tu kepada bentuk kelopak bunga. Seterusnya lekatkan kepada cawan kertas. Okay, seterusnya potong bahagian cawan kertas tadi dan ambil bahagian atas cawan kertas, padatkan dengan kertas merah. Seterusnya dipatkan kertas hijau kepada 5 bahagian untuk menghasilkan sepal. Okey, seterusnya boleh lihat gambar di bawah. Dekatkan straw, cotton bud dan juga gabus kepada cawan kertas. Seterusnya hasilkan cecair berwarna hijau dengan menggunakan warna air. Okey, seterusnya boleh buat tanah menggunakan pinggan kertas, diwarnakan dengan warna coklat dan buat lubang apabila warna air telah kering. Lepas tu gambar yang terakhir tu boleh lihat bagaimana beg plastik berwarna hijau digunakan untuk menghasilkan daun dan dicucuk pada tanah yang berwarna coklat. Okey. Okey, sekian, terima kasih. Sekarang saya akan tunjukkan bahan yang telah saya hasilkan. Okey. Yang pertama, craft. Okey, craft anyaman bakul. Craft anyaman bakul. Okey, dekat sini kalau tengok dekat dalam ni keliling ni ialah 31 dawai. 31 dawai. Seterusnya saya telah anyam. Kalau tengok anyaman ni kat sini, sekejap. Okey. Anyaman ni saya pusing. Kat sini, boleh tengok kat sini, dia berselang-seli. Okey, kenapa kita guna batang dawai bunga tu ganjil? Supaya dia berselang-seli macam ni lah. Supaya seni sentuh dia dapat dirasai dari sentuhan. Kita dapat tengok anyaman ni menjadilah jadi bentuk selang-seli. Kalau kita gunakan dawai tu genap, contohnya 32. Okey, dia akan bertindih. Contohnya atas bertindih dengan bawah, dia tak akan jadi berselang-seli. Jadi dia tak sama lah dengan konsep anyaman. Jadi kita perlu tahulah sedikit tentang anyaman terlebih dahulu sebelum kita nak menghasilkan produk. Okay. Ini contoh anyaman saya. Okay. Ini apa dia? Ini bahagian. Ya, okey.
Ni bahagian tapak dia. Tapak bahagian dalam. Ni pula tapak bahagian luar. Tapak bahagian luar ni kuat, sangat kuat. Sangat kuat. Sangat kuat. Dalam pun sangat kuat. Memang kalau letak barang takkan jatuh. Saya dah cuba dah dengan beberapa produk memang takkan jatuh. Walaupun produk tu berat. Sebab kita guna hot glue kan. Okey, jadi dekat sini boleh lihat lah. Memang cantik lah dia punya anyaman tu. Rapat-rapat. Kenapa buat rapat-rapat? Supaya tak ada nampak dawai tu. Dawai yang kita gunakan sebagai untuk membentuk bentuk ni. Bentuk bakul. Jadi kat sini saya gunakan ribbon bunga ros. Okey. Yang ni dawai panjang tadi saya kata ada 4 kan. 1, 2, 3, 4. 2 di kiri dan 2 di kanan. Okey, dia ni dawai ni kita akan lekukkan. Okey, kita akan guna selotip kat sini. Dan kita masukkan manik kat sini. Okey. Manik kat sini. Lepas tu kat atas ni pun kita letak ribbon bunga ros. Dan kat atas kali ni kita lilitkan dengan ribbon berwarna merah. Kat sini, kat bibir ataupun mulut bakul saya ni, saya tocang 3 warna dawai, 3 warna ribbon yang berbeza, iaitu warna purple, warna kuning dan warna merah. Okey. Dan kita tocangkan dia, kita letak di keliling. Okey. Sebab dia kat atas tadi kita dah potong dawai dan sebagainya kan. Jadi kan sedikit tajam dan kita tutup lah kat sini. Kita tutup bagi cantik. Okey. Kita boleh tengok balik semula macam ni. Okey. Okey. Ini merupakan craft anyaman bakul. Okey, seterusnya seterusnya saya ada okey. Ini ialah arca estetik bunga gergasi. Boleh tengok kat sini daripada atas. Okey, saya colourkan cotton bud ni, warnakan cotton bud dengan warna kuning, dicucuk pada gabus dan gabus ni pun dicucuk pada penyedut minuman ataupun straw lah. Okay, dan straw ni dicucuk kepada cawan kertas. Ini ialah cawan kertas yang dibalut dengan kertas warna merah. Ini ialah kelopak bunga, ada 5 kelopak bunga kesemuanya dan diwarnakan dengan warna merah juga. Lepas tu bahagian bawah ni, bahagian kelopak bunga ni bawah dia, warna hijau ni ialah sepal. 5 kelopak bunga ada 5 sepal. Sepal pula berwarna hijau. Okay, dan kita terus sambungkan dengan botol minuman. Botol minuman ni ialah sebagai batang pokok. Okay, pun kita gunakan warna air warna hijau untuk mewujudkan cecair berwarna hijau lah. Okay, seterusnya kita gunakan beg plastik berwarna hijau. Ini dia beg plastik berwarna hijau sebagai daun. Okey, dan yang akhir sekali kita gunakan pinggan kertas. Kita selangkupkan dua pinggan kertas ni dan kita buat lubang kat tengah-tengah dia. Kita cucuk bahagian bawah botol plastik ni dekat lubang ni dan kita warnakan bahagian tanah ni dengan warna coklat. Okey. Saya akan tunjukkan sekali. Lebih kurang macam ni. Ini ialah bahagian atas. Okey. Bahagian atas. Ini ialah bahagian tengah. Dan ini ialah bahagian bawah. Okay, kalau macam bakul tadi kan. Bakul tadi kan saya ada bagi tahu boleh juga fungsi dia untuk jadikan hiasan dan letak lampu tidur ke apa dan sebagainya kan. Ini contoh dia. Okay. Nampak tak? Okey. Macam ni. Okey. Kat sini saya letak lampu. Sekejap sebentar.
saya letak lampu. Macam tu contoh dia. Kita masukkan lampu ke dalam ni, dan boleh nampak cerah dalam bilik kita walaupun pada waktu malam. Okay. So kat sini kita tengoklah setiap craft, contohnya anyaman bakul dan juga arca estetik yang saya hasilkan, nilainya tersendiri dan dapat membantu murid-murid dalam pembelajaran insya-Allah. Dapat membantu murid dalam pelajaran pada masa akan datang. Okey, sekian sahaja produk untuk seni dan craft yang bersesuaian untuk kanak-kanak yang telah saya hasilkan, iaitu 2, craft anyaman bakul dan juga rekaan arca estetik bunga gergasi. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.